Tuhan, Engkau tahu isi hati kami masing-masing yang ada di tempat ini ataupun di rumah 主 lewat 啊，你知 online. 道我们每一个人的心思意念。 Tuhan, Engkau tahu kadang-kadang sulit bagi kami untuk sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk boleh mengenal Engkau. 主啊，你知道我们有时候很难真正的想要认识你。 Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kami 在我们每一天的生活当中，我们会面对很多的问题， yang membuat kami melupakan Engkau, 使我们忘记了你， yang membuat kami tidak bisa mempercayai Engkau. 使我们不能再相信你。 Karena itu tolong kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah boleh menolong kami untuk boleh lebih mengenal apa yang Engkau rindukan, apa isi hatimu. 主啊，求主你借着我们所听得到，让我们能够真正的明白你的心意。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. 用主耶稣的名祷告，阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. 各位弟兄姐妹们早安， Apa kabarnya hari ini? 今天好吗？ Bersyukur kalau baik-baik saja, tapi kadang-kadang hidup kita tidak selalu bisa baik-baik saja, bukan? 我们能够一切过得很顺利，我们要感恩。但是多少时候我们在我们的日常生活当中都能够很困难，一帆风顺的。 Tapi setidaknya hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang bersama-sama dengan Dia. 但是至少今天神让我们机会能够来到神的面前，与他在一起。 Karena itu, mari kita lihat bersama-sama apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan ingin kita alami di pagi hari ini. 让我们今天来看呢，主要我们所做的是什么，也让我们知道主想要说的是什么。 Tema kita hari ini adalah Come and See. 今天我们的主题是来一看， Datang dan lihatlah. 来一看。 Di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. 约翰福音第1章35至51节。 Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. 约翰福音第1章35至51节。 Bagi setiap dari kita yang ingin membuka Alkitab masing-masing baik secara fisik ataupun di HP, silakan boleh buka. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. 我们可以各自看我们自己的圣经， Apakah sudah mendapatkannya? 找到了吗？ Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" 在次日，约翰同2个门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊。”2个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”你们要什么？他们说：“拉比，在那里住。” Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 遇见约翰的话，跟从耶稣的那2个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他们说：“我们遇见弥赛亚了。”又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。”
Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah, come and see." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." 这非利是伯赛大人和安德烈、彼得同城。非利找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”非利说：“你来看。”耶稣看见拿但业，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里没有诡诈。” Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“非利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。” Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." 拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。” Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." 耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来，在人子身上。” Bapak Ibu dan Saudara, 各位弟兄姐妹们， ketika di dalam ayat ke-38, 在第38节， Tuhan Yesus bertanya kepada dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikut dia, 然后主耶稣问了两个门徒，一个是施洗约翰， "Apakah yang kamu cari? 你们要什么？ Apakah yang kamu cari?" 你们要什么？ Yesus bertanya demikian, 耶稣这么说， "Mengapa?" 为什么他会这么说呢？ Karena Yesus ingin mereka memikirkan lebih dalam lagi sebenarnya apa yang mereka cari ketika mereka mau ngikut Yesus. 就是主耶稣想让他们呢更往深层的一面去想，他们寻找耶稣呢到底是要什么呢？ Waktu Yohanes Pembaptis berkata, "Inilah anak domba Allah," 当施洗约翰说这是上帝的羔羊， mereka lihat dan mereka ngikut, pengen tahu siapa itu. 看见了就跟随着，因为他们想要知道他是谁。 Tapi Tuhan bertanya lebih dalam, 但是呢，主耶稣更深的进一步再问： "Apa yang kamu cari?" 你们要什么呢？ Apakah hanya sekedar pengen tahu, "Oh, anak domba Allah itu yang seperti ini." 或者呢，你们只是说呢，原来上帝的羔羊就是这样子的。 Yesus ingin mereka melihat lebih jauh ke dalam hati mereka, apa kerinduan terdalam di dalam hati mereka. 主耶稣要他们往他们心里呢更深一处再去想吧，他们跟随主耶稣到底是要什么？ Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹们， ketika hari ini kita datang kepada Tuhan, apa yang kita cari di dalam ibadah ini? 今天我们来到神的面前来敬拜神，我们要从这个敬拜当中要找什么呢？ Apa yang kita rindukan? 我们渴望的是什么呢？ Pernahkah memikirkan lebih jauh kerinduan hati yang terdalam ketika kita datang kepada Tuhan? 当我们来到神的面前，是否我们的心呢有更深一步的思想呢？我们来到底是要找什么？ Boleh sejenak tutup mata, 我们不可以闭着我们的眼睛， memikirkan 再次的思想， sebenarnya apa yang aku cari dari Tuhan? 其实我要从主的身上找什么呢？
Sudah mendapatkannya? 找着了吗？ Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. 有可能有的找着了，有的还没有。 Karena memang susah sekali untuk bisa mendapatkan, mengetahui apa kerinduan terdalam kita. 因为我们很难呢，我们知道我们内心深处到底要的是什么。 Kata dua murid yang mengikut Yesus ini, mereka bilang, 两 Rabi 个 di 跟 mana, 随耶稣的人呢，他们是这么的说 Rabi di manakah engkau tinggal? 拉比，你住在哪里？ Di manakah engkau tinggal? 你住在哪里呢？ Mereka merindukan melihat siapa anak domba Allah. Kemudian mereka rindu untuk bisa meluangkan waktu bersama dengan dia sehingga mereka bisa mengenalnya. 他们想要看上帝的羔羊住在哪里，以致他们想跟他一起住，而且想要更深的了解主。 Bapak Ibu dan Saudara, kerinduan yang ada di dalam hati mereka ini 弟兄姐妹们，他们心里最深的渴望， adalah sebenarnya kerinduan yang ditanamkan, diberikan oleh Tuhan kepada mereka. 其实呢是主耶稣把这个渴望放在他们的心里。 Kenapa? 为什么呢？ Kenapa Tuhan memberikan kerinduan itu kepada mereka? 为什么要主要把这个渴望放在他们的心里呢？ Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang terlebih dahulu merindukan bersama-sama dengan mereka dan bahkan kita yang ada di tempat ini. 因为是主希望呢，首先呢希望跟他们在一起，而且他也希望在座的每一位都能够跟主在一起。 Kemudian Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka. 然后呢，主耶稣回答他们的问题， Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. 耶稣说：“你们来看， Marilah dan kamu akan melihatnya. 你们来看。 Tuhan memberikan undangan. 主耶稣邀请 Undangan bagi mereka 邀请他们 untuk datang bersama dengan dia. 来，而且与他在一起。 Apakah kita saat ini bisa merasakan undangan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita? 是否现今我们能够感受到主耶稣也是这么的邀请我们？ Kapan terakhir kalinya kita menerima, merasakan, iya Tuhan sedang mengundang saya untuk ada bersama-sama dengan dia. 我们是几时，只是在那个时次，我们能够感受到主邀请我们，要我们跟他在一起。 Tuhan mengundang kita 主耶稣邀请我们， untuk boleh menghabiskan waktu berkualitas dengan dia. 让我们能够与他共度美好的时光。 Karena di situ dikatakan waktu mereka datang bersama untuk tinggal bersama dia, waktu itu kira-kira pukul 4 sore. 因为呢，当时他们跟主耶稣在一起的时候呢，他们的时间是下午4点正。 Dan kalau mereka mau balik, mau ngobrol sebentar, habis itu balik kembali ke tempat asal mereka, tidak akan memungkinkan karena perjalanan yang ada bisa memakan beberapa jam. 因为呢，当他们聊天了一下子之后呢，若是他们要回到他们的家的时候是不可能的，因为他们之间的这个路途的这个相距很远。 Di dalam waktu yang singkat, tidak mungkin benar-benar bisa merasakan waktu berkualitas. 那么呢，在这么快速的时间当中呢，很难呢与主共度美好的时光。 Apalagi waktu itu mereka sama sekali belum mengenal siapa Yesus. 也是因为呢，当时呢，他们还未真正的认识主耶稣。 Saudara, Tuhan juga mengundang kita untuk boleh menghabiskan waktu dengan dia. 弟兄姐妹们，主也希望呢，我们与他共度美好的时光。 Dan habisin waktunya itu bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, sebentar saja, tetapi waktu yang berkualitas. 主耶稣要我们在一起的时光呢，不是只是暂时一下子而已，他乃是要我们与他呢共度美好的时光。 Bapak Ibu dan Saudara suka punya waktu bersama dengan keluarga, 弟兄姐妹们，你们喜欢跟家人团聚在一起吗？ atau dengan pacar, atau dengan sahabat, teman-teman satu geng? 或者是呢，在我们一组群里的人，我们的爱人，或者是我们的朋友， Apa yang kita rindukan ketika kita ngumpul bersama-sama dengan mereka? 当我们呢团聚在一起的时候，我们希望的是什么呢？ Apa yang kita rindukan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau hanya sebentar saja ketemu, mungkin 5 menit. 是否呢？当我们团聚在一起的时候，我们只是一下子的时间而已，就是5分钟而已。 Kita butuh waktu yang lebih panjang sedikit untuk menikmati waktu itu. 当然呢，我们希望有更
长的时间，因为我们愿意享受这个时光。 Dan ketika Tuhan mengundang kita untuk boleh datang kepada Dia, menghabiskan waktu bersama dengan Dia, Tuhan ingin waktu yang spesial kita berikan kepada Dia di dalam bisa dilakukan dengan solitude atau kesendirian. 就是呢，当主耶稣呢希望与我们共度时光的时候，主耶稣是要我们特别花时间与他在一起，就是呢，使我们能够享受呢这个美好的时光。 Jadi perlu sengaja gini. 所以呢， lakukan. 我们是故意的花时间与主在一起。 Tapi kalau dibilang sengaja untuk diam di satu tempat, kayaknya agak sulit kalau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? 如果呢，在每一天生活当中呢，我们要这么的共度一段时光的话呢，就是比较困难。 Mungkin awal-awal kita akan kesulitan karena kita nggak tahu nanti waktu sendiri sama Tuhan kira-kira akan seperti apa sih. 我们呢觉得很难呢，就是当我们与主共处的时候呢，到底呢是要做什么？ Mungkin kita bisa memulainya dengan mencoba melihat rutinitas sehari-hari itu. 而且呢，我们可以看呢，我们今天呢，我们所要做的这个工作， Apakah ada momen di mana kita melakukan aktivitas sehari-hari itu yang tidak memerlukan banyak fokus, yang kita bisa kayak otomatis lakukan tanpa banyak berpikir. 就是呢，在这段特别的时间的时候呢，我们并不是没有这个很复杂的这个工作，我们能够很自然的跟主在一起。 Misalnya di dalam perjalanan, 比如在这个路途当中， kita yang kerja 我们工作的， rata-rata kan pasti mengalami yang namanya perjalanan dari rumah ke tempat kerjaan. 如果我们上班呢，当然呢，我们的家到这个工作的场所呢是有一段的时间。 Saudara bisa memakai waktu tersebut untuk ngobrol, untuk menikmati waktu bersama dengan Dia. 弟兄姐妹们，我们可以利用这一段的时间与主聊天。 Yang bagi bawa mobil, jangan ngobrol sama orang lain, tapi pakai waktu itu coba untuk bisa bersama-sama ngobrol sama Tuhan. 就是我们是开车的，那么我们就不要跟人来聊天，就是尽量的与主来聊天。 Atau yang kalau disupirin ya, biasanya pikirannya bisa melayang-layang kalau lagi disupirin, mikir entah kemana-mana gitu ya. 要是有请司机的话呢，有时候呢，我们的思想呢，也不知道呢会想到什么了。 Nah, pakai waktu itu untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan. 但是呢，我们要利用这一段的时光呢，就是与主共处。 Kalau gitu bagi yang para ibu-ibu gimana dong? 那么对于姐 Nggak 妹们 kerja 如 gitu 何 ya 呢 di rumah. 我们是家庭主妇呢，没有去上班的。 Yang ibu-ibu waktu bersih-bersih rumah, waktu masak, setrika, nyapu. Kadang-kadang kan waktu tersebut itu sebenarnya pekerjaan yang biasa bisa otomatis kadang-kadang dilakukan ya. 就是呢，我们在家里做打扫啦、烹饪啦，那么呢，这些工作呢，我们都可以利用一下呢，与主共处。 Nah, waktu itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Waktu lagi lakukan boleh sambil ngobrol tentang masakan, tentang mungkin ya biasanya kita ngomel-ngomel nyapu, jorok banget. Ini bersihin kamarnya anak-anak atau lihat suami, aduh kok berantakan, ngomel biasa dalam hati kan. Nah kali ini ngomelnya sama Tuhan, Tuhan kok ini ya berantakan, kok kotor ya, kok mereka nggak bisa bersih-bersih ya. Nah, lakukan itu dengan Tuhan. 然后呢，我们会将呢，我们这些呢家庭的琐事呢，向主来说，或者是说呢，怎么这个地板呢，一直打扫都打扫不清楚、不清洁的，或者是你心中向往的，或者是你的烦恼的事情，你可以向主诉说。 Waktu kita menghabiskan waktu seperti itu dengan Tuhan, itu让我们跟主呢共处在一起来共处在一起， itu akan menolong kita tidak menambah dosa. 至于帮助我们不去犯罪。 Kalau kita ngomel-ngomel sendiri kan makin benci sama orang tersebut bukan? 如果呢，我们一直在去唠叨别人的话呢，那么我们就会生出那个恨， Itu nambah dosa. 这就是罪了。 Tapi waktu ngomel sama Tuhan, Tuhan yang akan menolong untuk kita entah bisa mengampuni mereka atau ada sesuatu yang bisa terjadi di situ. 但是当我们将这个苦楚呢向主诉说的时候，就是我们埋怨别人的时候呢，那么主会帮助我们晓得怎样除去这个埋怨的心这语气。 Atau hanya sekedar melakukan kegiatan tersebut menyadari Tuhan hadir di situ. 或者呢，当我们在做这些家庭琐事的时候，我们感受到主的同在。 Misalnya juga waktu mungkin kalau nggak punya waktu seperti itu bisa memakai waktu pas sebelum tidur. Biasanya tidur kan main dulu gadget gitu ya. 或者呢，我们可以在未睡之前呢，跟主聊天，因为有时候呢，我们会去
玩这个游戏。 Katanya di dalam gadget itu ada blue light-nya yang bisa buat kita itu makin nggak bisa tidur. 听说呢，当我们玩这个电子游戏的时候呢，到精彩的时候会令我们不能够入眠。 Sebenarnya apa sih yang kita cari ketika kita main gadget sebelum tidur? 当未睡之前呢，我们玩这个电子游戏的话呢，其实我们是在找什么呢？ Kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya kita sedang ingin menenangkan hati kita yang sedang gelisah. 其实呢，就是我们更深的一步去想的话呢，其实呢，我们是想要安慰除去我们心里的不安， Supaya kita bisa tidur. 好让我们能够入眠。 Kalau begitu, mengapa tidak memakai waktu tersebut untuk apa yang menggelisahkan di dalam hati kita? Sambil tiduran kita sambil ngomong, Tuhan aku sedang begini-gini. 为什么呢？我们不把这个时间花在与主聊天呢？就是把我们不安的情绪、我们烦躁的心情向主来诉说。 Atau bisa waktu udah mau tidur tapi nggak bisa tidur membayangkan bagaimana kita sebagai seorang anak kecil yang ada di dalam pelukan orang tuanya. Tidur bersama dengan orang tuanya. Bayangkan diri kita tidur bersama dengan Tuhan. 就是呢，当我们要入睡的时候，但是不能够入眠，那么我们可以想象呢，就好像这个孩子呢，在母亲的怀抱当中，那么我们可以想象呢，我们是在主的怀抱当中。 Itu adalah juga salah satu waktu berkualitas kita dengan dia. 这就是我们与主共度美好的时光。 Kira-kira sudah kepikiran apa yang nanti pulang bisa saya lakukan atau besok sehari-hari saya bisa lakukan? 是否我们已经想到呢？当晚回家的时候，我就这么做，或者是明天我就这么的做。 Kemudian dilakukan, Tuhan mengundang kita, dikatakan bukan hanya saja terhadap 2 muridnya, tapi di dalam Lukas 19 ayat 5, Tuhan pun mengundang Sakeus untuk boleh mengalami waktu bersama dengan dia. 所以呢，在这个主耶稣的邀请当中呢，主耶稣不单只是邀请这个2个人，但是主耶稣呢，也是邀请了这个税吏撒该。 Dikatakan ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 因为呢，当主耶稣来到这个撒该的这个地方的时候呢，看见撒该正在树上，然后他对撒该说：“撒该下来，今天我要住在你的家里。” Di dalam ketika Tuhan memanggil kita, 当主耶稣呼召我们的时候，邀请我们的时候， maukah kita menerima undangannya? 是否我们愿意接受主耶稣的邀请？ Karena ketika kita menerima undangannya, di situ di dalam waktu berkualitas kita dengan dia, di situ Tuhan akan menolong kita untuk mengenal siapa diri dia dan siapa diri kita. 因为当我们与主共处美好的时光的时候，那么我们就会认识到主耶稣到底是谁，而我们到底是谁。 Siapa diri Tuhan? 主耶稣是谁？ Ketika kita melihat kepada Yohanes 1 tadi, 当我们看到约翰福音第1章的时候， di dalam ayat 41, 在第41节。 dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. 就是说呢，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”弥赛亚翻译出来就是基督。 Dua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang pertama kali di dalam kisah ini, 那么在这个经文当中呢，就是第一次遇见主耶稣2个人， salah satunya bernama Andreas, 一个名叫安德烈， satunya lagi itu tidak dikatakan di situ. 其中一个名字呢，并没有记载在里面。 Satu Andreas, satu lagi kemungkinan besar itu Rasul Yohanes karena ia seringkali tidak menyebutkan dirinya ketika menuliskan kisah-kisah dia bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. 所以呢，在这段经文当中，我们只看到这个安德烈的名字。那么其中一个人的名字呢，很多的解经家说呢，这就是约翰。因为呢，约翰在写这个约翰福音的时候呢，他并没有把自己的名字呢写在这个约翰福音里面。 Jadi waktu Andreas dan kemungkinan Yohanes menghabiskan waktu bersama dengan dia, di situ Andreas menemukan siapakah Yesus itu. 所以当这个安德烈遇见了主耶稣，当他与主耶稣共处的时候，他就认识到了主耶稣到底是谁。 Siapakah anak domba Allah itu? 那么这个上帝的羔羊到底是谁呢？ Sehingga kemudian ketika dia sudah tahu siapakah anak domba Allah itu, dia panggil, dia ngomong sama saudaranya Petrus.
所以当他知道呢，到底这个上帝的羔羊是谁的时候，他就找到他的兄弟呢，就是彼得。 Dia berkata, ini loh, kami telah menemukan Mesias. 他说呢，我们已经找着了这个弥赛亚了， Artinya Kristus, juru selamat. 就是呢，基督就是救世主。 Dan kemudian Andreas membawa Simon kepada Tuhan Yesus. 然后呢，他们就把这个西门呢介绍给主耶稣。 Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, itu akan menolong kita untuk melihat siapakah Tuhan. 然后当我们跟主共处的时候，我们就会看到主耶稣到底是谁。 Waktu kita mungkin mencoba belajar untuk, misalnya tadi ya, waktu lagi nyapu, ngomel-ngomel gitu ya. 这只是呢，我们一边扫地呢，在一边那边发牢骚的时候， Waktu mungkin saya membayangkan ya. 这只是有可能，我只是想象而已。 Waktu lagi nyapu ngomel-ngomel, oh kok kotor ya, marah gitu ya sama anak atau sama suami yang mengotori rumah gitu. 或者当你边扫地的时候，你就会这个埋怨你的丈夫是孩子呢，因为他们弄脏了这个地板。 Ngomong sama Tuhan. 那么呢，我们就要跟主说， Mungkin waktu lagi nyapu ya, mungkin saja bisa Tuhan perlihatkan seperti ini loh hatimu saat ini. 那么当我们在扫地的时候呢，主耶稣让我们看见我们的心情就是这样的。 Hatimu kotor 你的心肮脏，你的心污秽， karena dosa-dosa bahkan omelanmu. 就是呢，因着你的发老刀，你就有罪了。 Tapi nanti di situ Tuhan akan memperlihatkan siapa dirinya juga. 但是从那个时候呢，你就能够知道主耶稣到底是谁。 Tuhan berkata mungkin, 就 sekalipun kamu masih berdosa, 虽然你 aku 还是 tetap 个罪 mengasihi 人， kamu. 我仍然爱你。 Bukankah untuk dosa-dosamu aku datang? 就是因为你的罪，所以来到这个世间。 Mungkin di situ akan terjadi pengenalan akan lebih dalam. Iya ya, aku ini manusia berdosa, Tuhan adalah juru selamatku. 有可能就在那个时刻呢，我们意识到我们只是一个救主，我 Selama 们 ini, 是一个罪人，我们的主耶稣是一个救主。 selama ini kita hanya tahu tentang juru selamat di dalam otak kita. 这一向以来呢，只是我们脑海当中知道有一位救世主， Tapi kali ini ngalamin langsung sendiri. 但是现今我们直接的就体会到了。 Tapi bisa jadi tidak terjadi apa-apa ya. 但是有可能呢，什么好像呢，什么事都没发生一样， Kita tidak bisa memprediksi apa yang Tuhan lakukan. 因为我们无法预测呢，主到底要做什么。 Di dalam undangan ketika Tuhan memanggil kita untuk datang menghabiskan waktu mengenal siapa Dia, 当主耶稣邀请呢，与他共度美好的时光，让我们认识主耶稣到底是谁的时候， inilah makna dari hidup yang kekal itu. 这就是呢，永恒生命的意义。 Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dikatakan bahwa biasanya kalau hidup kekal itu kita sering kali cuma nginget surga. Surga itu mana? Nanti tempat waktu masaku expired di dalam dunia ini. 很多时候呢，我们认识永恒呢，就是说呢，当我们离开这个世界的时候呢，我们去的那个地方就是天堂。 Padahal sebenarnya hidup kekal itu lebih jauh dari satu tempat yang nanti kita akan kunjungi, yang tempat kita setelah kita expired. 其实呢，这个永恒呢，就是当我们离开这个世界的时候呢，我们所要去的地方。 Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah kita mengenal Tuhan. 那么在约翰福音那里说呢，这个永生呢，就是我们认识了主耶稣， Tuhan yang benar. 就是真正的救世主。 Dan di situ bukan hanya Allah Bapa yang kita bisa kenal, bukan 在 hanya 这里不 Allah 单只 Anak, 是我们认识能够圣父圣子， tapi kita juga bisa mengalami Allah Roh Kudus yang menolong di dalam perjalanan pengenalan ini. 但是在这个认识的路途当中，我们也能够有这个圣灵帮助我们。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹们， ketika melihat di dalam solitude, kita bisa mengenal siapa Tuhan dan siapa diri kita. 然后我们从这个两方面看到呢，主耶稣是谁，而我们又是谁。
Apakah ada kerinduan di dalam hati kita untuk boleh mengalami ini? 是否呢？我们心里一个渴望呢？我们愿意经历这些。 Coba sejenak kita memikirkan, menutup mata. 我们花一点的时间呢，我们闭上眼睛，我们再去想， Siapakah Tuhan 主耶稣是谁？ secara pribadi bagi diri kita? 对我们个人， Dan siapakah kita 而我们又是谁？ Siapakah dirimu menurut engkau? 按照你，你是谁？ Di dalam Yohanes 1 ayat 46, mari kita lihat bersama-sama 念福音第1章第46节，我们一起来看。 kata Natanael kepadanya. 那但也对他说， Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 拿撒勒还能出什么好的呢？ Yesus waktu itu dikenal berasal dari Nazaret. 当时他们认识呢，主耶稣是拿撒勒人。 Waktu Natanael atau nama lainnya itu Thomas, 就是拿但耶，就是另外一个名字就是多马。 dia mempertanyakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 他说了，拿撒勒还能出什么好的呢？ Dia membicarakan identitas diri Tuhan Yesus. 就是呢，他谈到主耶稣个人的身份。 Mungkinkah ada sesuatu yang baik, orang baik datang dari sana? 是否呢，从那个地方会出一个好人吗？ Saudara, 弟兄姐妹们， seringkali ketika kita melihat siapa seseorang, identitas diri seseorang, 很多时候我们看了某一个人的身份的时候， ataupun identitas diri kita, 只是我们自己的身份。 seringkali didasarkan pada apa yang kita miliki. 很多时候都只是基于我们所拥有的， Atau apa yang kita lakukan, 这只是我们所行的， atau berdasarkan pada apa kata orang lain. 而是基于别人所说的。 Kita lihat bersama-sama di dalam Matius 19 ayat 20 sampai 22我们来看马太福音， tentang orang muda yang kaya. 就是那个富有的少年人。 Orang muda yang kaya ini meletakkan identitas dirinya kepada apa yang dia miliki, yaitu kekayaannya. 就是呢，这个少年呢，把自己这个真实的身份定义他自己所拥有的财富。 Makanya ketika Tuhan Yesus menyuruh dia menjual segala hartanya dan kemudian memberikan kepada orang, dia kan nggak punya apa-apa lagi, bukan? 那么，当主耶稣要他变卖他所有的分给穷人的时候，那么他就一无所有了，不是吗？ Dia nggak bisa membayangkan siapakah dirinya kalau dia nggak punya lagi kekayaan. 然后他无法想象呢，他没有了这个财富呢，他到底是谁？ Kalau dia miskin, 如果贫穷了， siapakah lagi dia? 那么他到底是谁？ Jadi ia meletakkan identitas dirinya kepada apa yang dia miliki. 就是他把自己的身份定义他所拥有的。 Di dalam Lukas 19 ayat 7 kita bisa melihat 路加福音呢第19章那里说， kira-kira identitas diri berdasarkan apa kata orang lain. 那么别人呢基于什么呢定我们的身份？ Pada saat itu berbicara mengenai Zakheus. 那里谈到这个撒该， Orang-orang di sekitar Zakheus 在这个撒该所住的地方， meletakkan identitas Zakheus, dia orang yang berdosa. 那么他们定呢撒该是一个罪人， Dan mungkin juga Zakheus sendiri meletakkan dirinya kepada sebagai orang berdosa berdasarkan apa kata orang lain. 那么呢撒该呢也把自己定义是个罪人，因为是基于别人这么的说他。 Saudara, ada orang yang berkata kepada saudara belakangan ini, lu orang jahat ya ternyata ya. Ternyata lu orang berdosa ya, orang jahat. Oh, jahat banget sih kamu. 若是最近有人对你说呢，为什么你是这么坏呢？ Kalau jarang ada orang yang berkata seperti itu, seringkali kita menganggap diri kita itu orang baik-baik. 为什么很少人说呢我们是好人呢？ Padahal sebenarnya
kita bukan orang baik-baik. 其实呢，我们并不是好人。 Dan kalau ada orang yang berkata, engkau jahat, 当有人说呢你是一个坏人的话， mungkin kita baru mulai berpikir. 有可能我们会在想， Sakius, dia tidak berani berhadapan langsung dengan Tuhan. 这个撒该呢，他不敢直接的面对主耶稣， Dia memanjat pohon. 所以他就爬上树了。 Karena tujuan awal dia hanya ingin melihat Yesus, bukan berhadapan langsung. 就是他的目的只是要看主耶稣到底是谁，他不是想直接的亲近主耶稣，靠近主耶稣。 Kalau berhadapan langsung, bukankah dia tinggal menunggu saja? 如果呢他要面对面主耶稣的话，他可以在那边等。 Nanti Yesus lewat, dia bisa melihat loh. 那等主耶稣经过的时候，他就看得见了。 Dia nggak berani berhadapan langsung dengan Tuhan. 他不敢呢自己直接的面对面见主耶稣。 Siapakah diri kita? 我们的身份是什么？ Ketika kita melihat kepada Yohanes 4 ayat 6 sampai 7, 28 sampai 29, 当我们看约翰福音第4章第28到第29节的时候， di situ kita bisa mendapati tentang perempuan di tepi sumur 我们能看见呢一个妇人呢在井边打水， yang ia pergi ambil air itu jam 12 siang, waktu yang nggak masuk akal. 那么他去打水的时间是在中午12点呢，这个时间呢是不合逻辑的。 Kemungkinan ia meletakkan identitas dirinya berdasarkan apa yang dia lakukan sehingga ia malu bertemu dengan orang-orang yang ada. 有可能呢，他把自己的身份基于呢他所行的事情，因为呢别人呢就是这么的议论他， Ia malu melihat siapa dirinya berdasarkan apa yang telah ia lakukan. 他为他所行的一切事呢感觉到非常的惭愧， Dan juga mungkin ia meletakkan identitas dirinya berdasarkan apa kata orang lain. 有可能他把自己的身份定于别人对他的议论。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们， apa yang kita letakkan menjadi identitas diri kita? 我们基于什么呢来定我们自己的身份？ Siapakah engkau? 你是谁？ Ketika kita bertanya kepada diri kita, siapakah saya? 当我们质问呢我是谁的时候， Siapakah saya? 我是谁？ Boleh coba pikirin. 我们再次的思想一下， Kalau harta kita habis, 如果我们破产了， kalau kita tidak bisa melakukan apapun lagi, 如果我们什么事都不能够再做了， hanya bisa terbaring di ranjang, 只能够睡在床上了， gak bisa melakukan apapun lagi. 什么事都不能够做了。 Kalau orang lain di sekitar kita memusuhi kita, mencaci maki kita, tidak menerima kita, 如果周围的人呢咒骂我们，不接纳我们的话， siapakah aku pada saat itu? 那么在当时呢，我是谁？ Kalau kita meletakkan kepada 3 hal ini, 如果我们把这3点呢放在我们自己的身上来定义， sulit bagi kita untuk bisa menerima kasih Tuhan. 那么对我们很难接受主耶稣的爱， Sulit bagi kita untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang siapa diri kita. 那么我们就很难接受主耶稣说我们到底是谁。 Karena akan muncul pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif kalau kita letakkan siapa kita berdasarkan 3 hal ini. 若是能把这个3点呢，就是把这3点的定义在我们自己身上的话，那么我们就很难接受主耶稣所说的话了。 Siapakah saya? 我到底是谁？ Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. 我是被主所爱的人， Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. 就是我是主所爱的人。 Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. 从约翰福音第3章16节，我们可以看到上帝是如何的爱我们。 Bukankah karena kita adalah orang yang dikasihi, dia datang, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. 因为主耶稣爱我们，所以来到这个世上，为我们死在十字架上。 Dan kemudian di dalam Yohanes juga 15 ayat 9, 在约翰福音第15章第9节，
Anak berkata, seperti Bapa mengasihi aku. 人子说呢，就如父爱我。 Kasih yang ada, yang dia terima, yang dia rasakan, yang ada di dalam relasi mereka. Seperti itulah aku juga mengasihi kamu. 就是我已经经历了父爱，所以就是我以这样的爱来去爱你们。 Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. 所以主耶稣说，你们要常在我的爱里， Tinggallah sebagai orang yang aku kasihi. 就是呢，你们要常在我的爱里，就是我所爱的人。 Jadi siapakah aku? 那么我到底是谁？ Aku adalah anak-anak perempuan yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak-anak laki-laki yang dikasihi Tuhan. 我是主所爱的女人，我也是主所爱的男人。 Bisakah engkau bayangkan 你是否可以想象 identitas dirimu 你的身份？ orang yang dikasihi Tuhan, 主所爱的人， orang yang disayang oleh Tuhan. 就是被主所疼爱的人。 Ketika suara dari Tuhan berkata, 当主的声音对我们说 aku tidak peduli berapa banyak harta yang kau punya. 我不在意你到底有多少的财产， Aku tidak peduli berapa banyak orang yang mengasihi engkau. 我不在意有多少人爱你， Aku tidak peduli seperti apapun dirimu. 我不在意你到底是怎样的一个人。 Mari terima kasihku. 来吧，让你接受神的爱。 Terima kasihku. Terima kasihku. 我谢谢， Karena ketika kita bisa menerima kasih, 我接受你爱， di situ transformasi diri kita terjadi. 就是呢，在当时呢，我们内心就会更新了。 Yang awalnya kita tergila-gila mencari harta kekayaan, dengan apapun kita menyakiti hati orang, kita membuat diri kita menjadi hatinya menjadi keras. Di situ kita berubah menjadi orang yang mengasihi 因 Tuhan. 为呢，当我们需要追求财产的时候，我们会不知手段的去追求，而且伤害了别人。 Ketika kita meletakkan diri kita berdasarkan apa kata orang lain, kita berusaha dengan berbagai cara memberikan impresi bagi orang. 所以，当我们呢把自己的定义放在别人对我们所说的话的时候呢， Kita mencoba segala cara untuk menunjukkan bahwa aku ini orang baik, aku ini berharga, aku ini pintar dan yang lain-lain. 那么呢，我们会想尽一切办法让人知道我是一个好人。 Tapi ketika kita bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa kita harus memberikan impresi yang baik kepada orang lain. 但是，当我们知道主耶稣爱我们的时候，这并不是当我们需要向人表示我们的善意的时候。 Ada banyak kebebasan yang bisa kita alami. 那么，我们经历到这个释放， Dan itu yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu. 这是不久前我所经历的。 Ketika saya berada dalam satu situasi, saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar karena harus berbahasa Inggris. 有一段时间呢，我处在一个团契里呢，我无法跟人沟通，因为他们讲的都是英语。 Itu tempat yang baru, suasana yang baru, cuaca yang baru yang sangat dingin. 这是一个新的地方，新的这个气氛，而且呢是在寒冷的地方。 Biasanya saya tergolong orang yang cukup senang menghampiri orang lain. 通常呢，我都喜欢呢跟别人呢相聚在一起。 Dan seringkali itu dilakukan ternyata di dalam alam bawah sadar untuk memberikan impresi yang baik kepada orang. 就是呢，很多时候呢，我就会自然的对人发出一个好感， Karena saya sangat terpengaruh kalau ada orang lain mengatakan sesuatu yang buruk. 因为呢，当别人说我坏话的时候，我就会受到了影响。 Tapi di kondisi seperti itu, saya tidak bisa melakukan apapun supaya orang yang tidak kenal saya, orang-orang asing ini untuk bisa tahu siapa diri saya. 但是无法在这样的情况下，让周遭的人知道呢，我到底是谁，想要让他们认识我是谁。 Karena saya takut kalau saya ngomong Inggris, mereka nggak ngerti, mereka akan menertawakan. 因为当我讲英语的时候呢，他们不明白我说的话，那他们就会笑了。 Saudara bisa bayangkan kondisi diri saya seperti apa? 那么你可以想象呢，当时我的情况是如何的。 Jadi di situ saya cuma hanya bisa berdiam gitu ya, ngambil makanan, duduk di meja makan. 所以在当时呢，我只能够呢很沉默的在那边，在这个餐桌上拿食物呢，在那边吃东西。
Tapi bersyukur sebelum masa itu terjadi, 但是很感恩呢，在这个还未呢有这样的情况的时候， ada hal-hal yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ajak saya untuk melepaskan keinginan saya untuk boleh memberikan impresi yang baik kepada orang. Pelan-pelan melepaskan dan menerima kondisi diri saya yang ada. 就是呢，主耶稣呢在这里对我说呢，要我把自己释放自己，让我能够适应当时的这个环境。 Penolakan yang mungkin kadang-kadang saya rasakan dari orang lain, 有可能呢，别人会拒绝我， itu juga saya lakukan terhadap diri sendiri. Saya tolak diri sendiri, saya meragukan kemampuan diri, saya meragukan identitas diri saya. 有时候呢，我也是会这么的做呢。有时候呢，我会怀疑自己，我也会怀疑自己的身份。 Tapi ketika di dalam waktu-waktu yang ada, Tuhan berkata, ketika membaca satu buku yang merupakan tugas, di situ Tuhan berkata, 但是当有一段时间呢，当我读一本书的时候，主对我说 kamu adalah orang yang aku kasihi.：“ 你是我所爱的人。” Perkataan yang sudah lama saya pernah dengar, 这句话呢是已经久了的，我已经听过了， tapi sulit untuk saya alami sendiri. 但是我自己很难经历。 Dan di dalam waktu itu, ketika saya cuma bisa duduk diam, makan, mencoba menikmati alam, cuaca. 然后呢，在那个时间里面呢，我只能够坐着呢，在那边呢，用餐呢，就是享受呢当时的这个自然环境。 Nggak tahu gimana, hati saya benar-benar tenang, menikmati tanpa merasa, kok kamu bodoh sekali nggak bisa bahasa Inggris, kok kamu nggak berani sih menghampiri mereka, kok kamu nggak bisa lakukan ini. Tidak ada perkataan-perkataan seperti itu yang muncul dan kemudian rasa takut ataupun rasa sedih yang muncul. 因为当时呢，我觉得自己呢被释放了，在当时呢也不会有这样的话对我自己说，你怎么呢不能够讲英语呢？你怎么呢不能够跟别人沟通呢？但是呢，我没有听到这样的声音了，因为我觉得自己已经被释放了。 Dan di situ Tuhan kirim orang-orang itu untuk datang, 那么就 duduk 在当时呢，就派人来到我的身边， dan mereka ngajak saya ngobrol. 他们与我聊天。 Ketika diajak ngobrol nggak mungkin saya diem gitu ya. 当他们与我聊天的时候，我不可能呢沉默的。 Dengan bahasa Inggris yang amburadul, saya mencoba untuk ngobrol. 我就是用呢很简单的这个英语跟他们聊天。 Kadang-kadang perlu berhenti sejenak untuk memikirkan kata apa ini ya dalam bahasa Inggris. 然后有时候呢，我会停下来呢，就是想呢，到底这句话呢，英文是怎么讲的？ Tapi karena melihat mereka sabar menunggu, menerima, tidak mengejek. 但是当我看见呢，他们很耐心的在那里等着跟我聊天的时候，他们也没有讥笑我。 Kira-kira saya kayak melihat Tuhan hadir di situ melihat kepada saya. 就在那时，我感受到主耶稣就在那里呢，主耶稣正在看着我。 Pelan-pelan setelah beberapa hari 他 mulai 们的 lebih 检验过 lancar 后呢， ngobrol 我 dengan 们 mereka. 就呢很顺利的去聊天了。 Bapak Ibu Saudara, 各位弟兄姐妹们， apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu, saya rindukan juga untuk bisa saya alami ketika saya ada di Medan ini. 就是呢，在不久前我所经历的事情，我希望呢，在梅兰我也会有这样的经历。 Dan saya pikir itu juga kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, datang dan lihatlah. Mari datang habiskan waktu bersama dengan dia, lihatlah siapa dirinya. Kemudian dia akan memperlihatkan siapa dirimu bagi dia. 那么，当我们呢有这样的话呢，那么我就好像主对我说：“来看我，让我能够看到主耶稣是谁，而我也是谁。” Mari kita ambil waktu untuk hening sejenak. 那我们花一点的时间安静下来。 Tuhan mengundang kita untuk datang saat ini 主耶稣邀请我们现今， untuk mengklaim identitas diri kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. 让我们对自己下一个定义，就是我们是主所爱的人。 Mari izinkan Tuhan melayani kita saat ini beberapa menit. 让我们准许主来服侍我们，只是几分钟的时间。 Mungkin engkau bisa bertanya, Tuhan, siapakah aku? Tolong tunjukkan kepadaku. 有可能我们会问主说：“主啊，请向我指明我到底是谁。” Pikiran ataupun perasaan apapun yang muncul, mari kasih tahu
kepada Dia. 无论我们的思想所想的是什么的，那么我们就把这些呢对主说， Dia hadir di sini bersama dengan kita. 他就在这里与我们同在。 Tuhan, siapakah diri kami yang主啊， kami percayai? 我到底是谁？我们所信的是 Siapakah Engkau yang kami percayai? 主啊，你是谁？就是我们所相信的。 Waktu kami mengalami hidup sehari-hari, 当我们在过每一天的生活的时候， siapakah Engkau bagi kami? 你对我们是谁？ Dan siapakah kami saat itu? 在那时我们是谁？ Tuhan, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami yang membuat kami sulit, yang membuat kami bergumul, adalah tentang identitas diri kami. 所以很多时候在我们的日常生活当中，我们就在挣扎，我们的身份到底是什么？ Dan tentang identitas dirimu yang kami percayai. 就是你的身份就是什么？就是我们所信的主。 Kami tahu Engkau Maha Hadir, 我们知道你是无所不知的神， kami tahu Engkau Maha Kasih, 我们知道你是慈爱的上帝， kami tahu Engkau Maha Kuasa. 我们知道你是满有全能的上帝。 Tapi seringkali kami lupa dan bahkan ketika ada sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan kami, kami meragukan Engkau. 但是很多时候呢，当我们所发生的事情的时候，使我们竟然呢不相信这些了，而且呢，我们怀疑你的大能、你的同在， Bahkan kami meragukan diri kami sendiri. 甚至我们怀疑我们自己是谁。 Dan kami hidup hanya sendirian di dalam kehidupan ini. 我们自己呢，只是单独的过一个人的生活。 Tuhan, 主啊， Engkau yang mengundang kami untuk datang dan melihat. 主是你邀请我们来一看， Biarlah sekilas apa yang kami lihat saat ini 主啊，但愿在这一霎之间的看， boleh menjadi proses yang berkelanjutan setelah kami pulang dari tempat ini. 当我们走出这个教堂的时候，成为我们继续的往下的一个过 Di 程。 dalam setiap hari kami, 在我们每天的生活当中， kami boleh melihat Engkau dan melihat diri kami serta orang lain. 我们能够看见你，也看见我们自己，看到别人。 Tolong kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 谢谢主，我们祷告是奉主耶稣的名祈求的，阿门。 Amin.